Belia merupakan gulungan muda yang dapat menyumbang kepada kemahiran tenaga manusia dalam pembangunan negara. Bagi melahirkan belia yang berkemahiran, perlu mendapat pendidikan asas, teknik dan vokasional. Sehubungan itu, Pusat Pembangunan Belia telah ditubuhkan pada 2 Jun 1996 sebagai sebuah institusi yang dapat melahirkan belia berkemahiran. Pusat Pembangunan Belia ini di bawah Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dengan visi bangsa Brunei yang cemerlang dan misinya pula membangun keupayaan belia. Matlamat Pusat Pembangunan Belia memberi bantuan latihan kemahiran dan pembangunan diri kepada belia yang tidak dapat meneruskan pendidikan formal dan yang tidak mempunyai sebarang pekerjaan, di samping memberi khidmat kepada para belia dan majikan mengenai peluang pekerjaan serta memberi latihan kepada belia untuk menjadi pengusaha yang berjaya dan mampan. Di Pusat Pembangunan Belia menawarkan kursus-kursus yang relevan dengan minat dan keupayaan pelajar. Kursus-kursus tersebut: Teknologi Informasi dan Komunikasi, Masakan dan Catering Seni Kulinari dan Banquet, Pastry dan Confectionery, Teknologi Rekaan Fashion, Terapi Kecantikan, kursus kemahiran paip air domestik, kimpalan dan pabrikasi, baik pulih badan kenderaan, penghawa dingin dan pendinginan, dan AutoCAD. Diharapkan dengan adanya penglibatan di Pusat Pembangunan Belia ini akan dapat melatih para belia sebagai persediaan untuk memasuki bidang pekerjaan dan perniagaan serta dapat meningkatkan keupayaan dan pembangunan diri. Di samping itu, kursus yang dipelajari dapat membolehkan hubungan kerja yang berterusan dan kemahiran untuk menjadi seorang keusahawanan yang berjaya. Kursus yang dapat sambutan dari pelatih-pelatih di Pusat Pembangunan Belia ialah kursus terapi kecantikan. Terapi kecantikan ini berkaitan dengan bidang kecantikan yang merupakan satu industri yang berpotensi untuk dimajukan di negara Brunei Darussalam. Macam-macam dandanan mereka. Kalau yang waktu malam kita lihat yang seorang tadi tu agak seram ya. Kalau Nurhayatul sendiri banyak-banyak kursus tersebut, mana agaknya yang menjadi pilihan? Kalau saya yang menjadi pilihan dalam bidang menjahit, jahitan. Senanglah kita menempah nanti ya. Itulah. Buat cara Melayu. Senang saya buat baju untuk tampil bersih sampai pagi ni. Baiklah, kita akan bersama dengan tetamu kita yang sudah pun bersedia. Yang Mulia Dayang Nur Amalina Wani Haji Sulaiman, tenaga pengajar terapi kecantikan Pusat Pembangunan Belia. Apa khabar Puan? Khabar baik, alhamdulillah. Selamat bersama kita menerusi rampai pagi siarannya pada hari ini, dan pastinya ini peluang untuk ibu bapa mengetahui juga. Terlebih dahulu, apakah pembelajaran yang diajar kepada pelatih-pelatih yang mengikuti kursus ini? Okey, sebelum itu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana menjemput kami untuk hadir di sinilah. Okey, merujuk kepada soalan kita tadi. Okey, pembelajaran kami di Pusat Pembangunan Belia itu khususnya tu terapi kecantikan. Kami ada tiga peringkat lah. Akademi kecantikan, itu termasuk facial, makeup, bagian kuku, tangan, kaki, semua tu masuk. And then akademi rambut. Okey, rambut overall lah, semua pasal rambut, kulit kepala apa semua kami pelajari lah. And then badan, bagian body. Body spa kami pun ada menyediakan jadi sana. So semua lengkap semua sekali dorang belajar di sana lah. Dari kata orang dari ujung rambut dari ke ujung rambut wanita ke ujung jari kaki. Ujung rambut sampai ujung kaki, dari luar hingga ke dalam.
Itu dia pembelajaran yang diajarkan pelatih-pelatih mengikuti kursus ini. Ada 3, iaitu Akademi Kecantikan, Akademi Rambut dan juga Badan, itu spa. Jadi di sini tanpa ada pembelajaran ini, seseorang tidak akan mampu untuk melakukan pekerjaan dalam bidang kecantikan, kerana bidang ini memerlukan seseorang yang peka dengan asas kecantikan. Jadi bagaimanakah cara pembelajaran yang disediakan dalam kursus terapi kecantikan ini? Okey, cara pembelajarannya tu berperingkat-peringkat. Dari facial ke makeup, lepas tu ke rambut, and then baru ke badan. Jadi ia step by step, diorang akan mempelajarinya satu persatu lah. Macam mana untuk menjadi seorang beautician yang profesional itulah. Itulah dia. Kalau kita saksikan ni sekarang ini dalam sesi apa ni? Masa tu diorang akan membuat henna. Pacar henna yang masa ni famous, orang kahwin buat. So diorang tengah itulah membuat henna. Ini semua pelatih-pelatih yang membuat. Pelatih-pelatih. Di sana je ada kami di sana ada 2 orang guru, seorang bagian makeup, and then seorang bagian rambut. Saya sendiri bagian rambut, and then yang seorang lagi bagian beauty face lah. Jadi tenaga pengajarnya di sana seramai 2 orang. Seramai 2 orang. Seorang bagian makeup and then seorang bagian rambut. Pelatih-pelatihnya sekarang ini berapa orang ni? Okay, semasa ni seramai 9 orang dan dibahagi kepada 2 grup. Sebulan-sebulan mereka ni akan bertukar. Maksudnya sebulan pertama dorang ada makeup, yang grup kedua tu dorang bagian rambut. Kemudian bertukar lagi. Every month bertukar. Jadi motif kami buat macam itu sebab when dorang ada macam adakan penggambaran kah, sometimes kan ada penggambaran pun mau je di sana kan, minta makeup kan. So dorang boleh package, dorang boleh buat dua-dua sekaligus lah. So walaupun dorang masih baru di sana, dorang boleh buat apa sajalah. Jadi itulah diserapkan mereka ni dijadikan that's 2 why kumpulan. Jadikan 2. Jadi walaupun kena tanya bagian rambut, dorang tahu jawab. Nah, ini satu pertanyaan. Ibu bapa ingin mengetahui berapa lama kursus yang akan diadakan? Okey, kursus yang akan diadakan di sana 9 bulan pembelajaran dan 9 bulan penempatan kerja, attachment. 9 bulan dulu di sana? Yes, 9 Ini bulan. untuk daerah Bendera Muara sahaja kah ataupun macam mana? Ini untuk 4 daerah. Ke-4 daerah akan mengambil borang lah di pusat belia. Kemudian diorang akan apply arah kami dari 4 buah daerah tu, and then akan diadakan interview sama ada diorang ni benar-benar berminat ataupun indah lah. So itulah. Jadi memang semasa pemilihan untuk mengikuti kursus ini dipilih daripada pelatih sendiri. Yes, dipilih dari pelatih sendiri. Pelatih sendiri. Jadi oleh kerana 9 bulan ditempatkan untuk pembelajaran, sejauh ini bagaimana sambutan dan juga galakan daripada pelatih-pelatih ini? So far makin meningkat pulang. Before ni ada 5-6 orang sajalah yang masuk dalam kursusan ni, tapi yang ni 9, so a bit meningkat sedikit lah. Dari tahun-tahun yang sebelum ini lah. Jadi kalau untuk kali ini berapa keramaiannya pelatih tadi 9 orang? 9 orang. Yang tadi pelatihnya 9. 9 orang divide into 2 groups. Jadi memang menghabiskan selama 9 bulan. 9 bulan insya-Allah. Kalau mereka yang di luar daerah tu macam mana? Mereka ni dikumpul dalam di hostel saja, tidak pulang? Yes, diorang akan tinggal sebuah hostel. 4 daerah tu akan berkumpul lah sama-sama 9 bulan, belajar sama-sama, makan sama-sama. Bermakna yang di daerah Bendera Muara pun tidak akan balik ni? Tidak akan balik. Diorang akan balik 2 kali dalam sebulan sahaja. Minggu kedua sama ujung bulan saja diorang balik. Jadi kategori umur mereka yang diterima untuk menjadi pelatih dalam bidang kursus kecantikan ini? Okey, dari segi umur belialah 18 tahun hingga 30 tahun akan diterima masuklah. 18 tahun hingga apa? Baiklah, ini pandangan dan juga komen dalam wawancara kita bersama dengan Dayang Nur Amalina Wani Haji Sulaiman. Kita saksikan juga di sini dan kita dengarkan pandangan pelatih-pelatih yang ada pada masa ini mengikuti kursus terapi kecantikan. Terapi kecantikan ini kerana saya sejak kecil lagi saya andang minat dalam bahagian solekan dan rambut. Masuk sini pasal saya ingin menjadi orang yang lebih mahir lagi. Andang minat dari dulu sudah, dari sekolah menengah lah. Dan apply lah dari sini.
So cuba nanulah mau try lebih profesional lagi. Saya nak ucapkan terima kasih dan syukurlah alhamdulillah saya dapat diterima di sini dan belajar lebih banyak lagi lah tentang terapi kecantikan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pusat Pembangunan Belia dan tenaga pengajar kerana mereka saya boleh belajar di sini bersungguh-sungguh dan insyaAllah dapat membuka bisnes sendiri. Itu pelatih-pelatih. Nanti mereka pasti ada peluang untuk melakukannya apabila ada majlis-majlis perkahwinan dan sebagainya ni ya. Ya, tepat sekali itulah ya. Dengan adanya menghias ini ataupun pakar dalam bidang kecantikan ini banyak memberikan kita khususnya daripada ekonomi. Menjaminlah ekonomi kita. Jadi di sini kalau tadi sempat juga kita berbual ya, ada di antara pelatih-pelatih kita itu salah seorangnya di orang OKU lah, orang kurang upaya. Yes, sebelah tangan saja ia boleh bergerak, jadi ia boleh melakukan makeup. Sebelah kanan atau saya tu? Sebelah kiri saja ia boleh saja. makeup. Sebelah kanan ia dah dapat up lah. So ia boleh makeup kan. Tapi she's quite good lah, ia punya makeupnya. Tadi ada Rovi. Memang ada potensi ya? Yes. Sebenarnya tidak menghalang ya, apapun kekurangan kita maupun kelebihan kita tidak menghalang dalam apa jua yang kita laksanakan. Itu kita patut berbanggalah dengan dengan adanya semangat untuk menjadi seorang dalam bidang pakar kecantikan ini. Jadi setiap kursus yang dipelajari pasti akan diberikan nilai merkah kepada pelatih-pelatih. Jadi bagaimanakah penilaian merkah yang diberikan kepada kursus terapi kecantikan ini? Okey, cara kami menilai mereka ni, diorang akan diadakan satu exam dan kami akan memanggil pegawai-pegawai kami untuk menjadi customer mereka. Jadi dari sana kami akan menyuruh kami punya pegawai-pegawai menulis komen dan penilaian mereka terhadap kami punya student-student itu. Apa sih yang dibuat tu? Cuci rambut ke apa? Kalau cuci rambut is normal, tapi kami dah buat itulah. Yang untuk examnya macam keriting rambut, rebonding, facial, makeup. Itulah yang macam orang payah-payah sikit itulah. So dari sana kami melihat diorang ini berpotensi ataupun indah berpotensi lah. Tapi so far diorang ini cepat pulang memahami pasal dari minat diorang itu, diorang cepat memahami pelajaran itulah. Ya, sejauh ini diorang ni kalau sudah selesai daripada mengikuti kursus, di mana mereka ini akan diserapkan? Diorang akan menjalani penempatan kerja yang mana mereka sendiri yang akan memilih tempat-tempat itulah. Ada sejauh ini di mana saja tu? Salah seorang daripadanya ada jo yang di sini di Radio Television Brunei. Ketika ini pun ada bersama kita. Dan and then ada lagi yang di salon-salon kecantikan. Dan diorang ni juga ada juga mengikuti apa tu namanya pertandingan-pertandingan macam national skill. Diorang pun ada mengikuti je lah. So kami mensupport diorang untuk itulah, untuk mencari kejayaan diorang itulah. Walaupun dari bidang lain diorang dah dapat. Jadi dari kecantikan ni diorang boleh anulah. Since sekarang ni kecantikan ni makin besar. Ya, bukan saja kata orang tadi untuk luaran, saya kata muka kita. Ini khususnya pada kaum wanita lah. Memang kecantikan itu memang tidak terlepas daripada kaum wanita. Namun begitu, itulah bukan daripada segi kecantikan muka kita saja, tapi malah menyeluruh. Itulah dengan adanya untuk penjagaan badan katanya, ada spa juga. Perlulah kita mengetahui cara mungkin urutan mandian dan sauna. Diorang akan menjalani full body therapy dari sauna and then cara pelangsingan badan, walaupun saya dah langsing lah. Tapi diajarkan di sana je lah cara-cara untuk menjaga kesihatan badan lah. Kalau Puan sendiri melihat peluang khususnya pelatih-pelatih ini setelah mereka selesai mengikuti kursus dan selepas itu selesai dengan penempatan, apa peluang yang ada? Okey, peluang yang ada for me, diorang ni boleh membuka bisnes sendiri. Diorang boleh, kalau diorang pandai cari jalan atau diorang boleh membuka bisnes sendiri secara kecil-kecilan pun boleh. Diorang ke rumah-rumah orang, make up orang kahwin, and then diorang ni juga ada kena sponsor by BEBD. Tapi ikut kemampuan diorang macam mana.
dorang akan disponsor untuk membuka sebuah salon kecil lah untuk dorang menjalankan bisnes. Boleh ha? Yes. Tapi apply dulu and then dorang akan insyaAllah lah dapat untuk menjalankan dorang punya perniagaan kecil-kecilan. Sijilnya macam mana ya? Mungkin kita mengetahui juga sijilnya. Ada sijil khusus, sijil khusus, and then sijil dorang punya penilaian and then dorang punya attachment. So dalam satu file itu dorang akan dapat 4 sijil sekaligus. Laporannya sekali itu. Jadi adakah mereka ini boleh diterapkan menjadi tenaga pengajar di Pusat Pembangunan Belia? So far yang kami lihatlah, alhamdulillah ada pulang juga dorang punya ni potensi untuk menjadi seorang tenaga pengajar. Kalau dorang membenar-benari laginya orang lah. Kalau dorang ingin tahu lagi lebih dalam and then dorang mencari ilmu dorang sendiri and then dorang pandai mencari teknik masing-masing, insya-Allah dorang boleh. Sebab ada potensi mereka ini ya. Alhamdulillah, sekali lagi yang kita mengetahui bagaimana untuk mereka ikut serta dan kriterianya sekali, khususnya ibu bapa ingin mengetahuinya. Cara masuk untuk ke PPB ni, singkatannya PPB, senang saja. Yang kami perlukan cuma 3M, membaca, mengira dan menulis. And then form 3 kena terima jua. And then masa ni lagi ada yang lepas ekspres tu kan. Lepas ekspres, dorang indah tahukan ke mana tuju dorang. So, dorang boleh mengapply arah kami lah, insyaAllah. Kalau dorang cukup umur so dorang akan kena terima. Umurnya 18 tahun ke atas lah, hingga 30 tahun. Macam mana statusnya? Statusnya mesti bujang lah. Mesti bujang. For sure lah, mesti bujang. Pasal dorang ni akan tinggal di asrama penuh selama 9 bulan. Selama 9 bulan. Jadi bilakah pengambilannya akan diteruskan lagi? Pengambilan yang akan datang pada Julai. Julai tahun ini ya? Bila permohonannya tu dibukakan? Maksud saya bulan Julai pengambilannya. Ia punya borang. And then kemasukannya bulan 2 tahun hadapan lah. Awal ni mendaftarnya dulu bulan 7. Macam mana ni? Ada tapisan-tapisan mengikuti untuk layak mereka menjadi peserta atau pelatih? Tu for sure adalah. Dorang akan diadakan interview and then macam mana dorang ni adakah berminat and then sanggup kainda untuk 9 bulan di sana tu lah. Kalau dorang okey and then kami akan ditapis-tapis lagi macam mana dorang punya lah. And then dalam masa dorang ni yang 9 bulan dorang akan mengikuti kursus sampai Oktober sahaja. Kemudian November sampai Januari akan ada masuk dari kebajikan masyarakat. Dorang pun ada dari Japim pun ada akan mengantar anak kami lah yang bantuan. Jadi selama 3 bulan saja dorang belajar. So far banyak pulang sudah lapasan-lapasan yang bantuan ini berjaya je lah. Alhamdulillah. Baiklah, alhamdulillah. Mudah-mudahan ini akan mengambil tempat dengan jayanya dan mendapat sambutan daripada mereka bakal pelatih-pelatih. Terima kasih kepada Siti Nur Amalina Wani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.